100 tahun perjalanan kejatuhan kekhalifahan. So kita duduk dekat mana ni? Ini adalah fasa kita. Apa yang berlaku selepas Abu Bakar, kejatuhan dia semakin nampak bangun. Islam itu bila Nabi bawa, kita nampak bangkit. Dia macam ni kan, kalau tengok fasa lah, dia naik macam tu, lepas tu dia turun sikit Abbasid, dia naik balik, lepas tu dia bangkit, lepas tu waktu Turki Uthmaniyah Al-Fatih dia naik balik, kemudian dia jatuh terus. So kita ni semakin di mana? Di sinilah kita. Kebengkokannya dengan doktrin-doktrin perang salib, dengan apa yang berlaku, ada berlakunya kolonialisme, kemudiannya berlaku lagi berbagai-bagai perubahan yang melibatkan tentang idealism manusia, adanya hedonism, kemudian adanya kapitalism, adanya secularism, kemudian masuk lagi banyak benda-benda yang terkaitan dengan ism-ism yang lain. So apa bicara ism? So bicara ism ni cerita tentang fahaman. So daripada zaman Nabi, yang Nabi bawa ini adalah fahaman Allah. Tetapi bagaimana akhirnya fahaman Allah itu zaman berzaman digantikan dengan idealism manusia. Fahaman-fahaman manusia dah mula masuk. Sampailah dipisahkan ni, sekularisme, dipisahkan agama dengan dunia. Ini yang berlaku kepada manusia. Agama dengan dunia dipisahkan dalam sekularisme. Kapitalisme mengambil tempat tentang fahaman ekonomi. Hedonisme dikaitkan dengan hiburan. So kita ni, yang ni tiga benda ni saja, hiburan, ekonomi dan sekularisme ni, pemisahan agama dengan dunia ni sudah pun menampakkan macam mana manusia ini lari jauh daripada perintah yang Rasulullah terima, kamu yang dapat daripada surah 40-13 tadi untuk membangkitkan agama. So kita nak bangkitkan jiwa siapa sekarang ni? Jiwa anak-anak kita, anak-anak cucu kita, yang akhirnya kita takut sekiranya kita meninggalkan mereka dalam keadaan yang lemah. Ni surah 4 ayat 9. Lemah dalam ayat 4-9 itu bukan menunjukkan tentang mereka ni lemah dari sudut mereka ni badan kecil ke, fizikalnya ke, ataupun mereka ni tak pandai dari sudut akademik. Lemah dari sudut memahami apa tu kitab dan sunnah yang sebenar. Part ni yang kita nak kena faham. Sebab Nabi dah cakap tadi, kita tengok balik dekat atas tu, Nabi cakap apa? Kalau kamu pegang dengan dua benda ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadilu abada. So bayangkan, formula yang kita nak pegang ni daripada zaman Nabi. Nabi pesan dekat Nabi pesan kat sini ni. Kan? Nabi pesan dekat sini. Nabi tinggalkan kepada kita kitab dan sunnah. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. So kita ni nak kena tahu sejauh mana kita daripada fasa Rasulullah selepas kewafatan Nabi sampailah kepada kita, sejauh mana kita sudah mengalami proses peralihan fahaman manusia, fahaman segala macam idealisme dan juga izm-izm yang dibawa oleh manusia ni zaman berzaman. Selepas saja Rasulullah wafat, Al-Quran yang ditinggalkan kepada kita diolah dan juga diubah. Ada yang mengubah mengikut hawa nafsu mereka. Itu yang berlaku kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Berlaku tak kepada kitab Al-Quran? Pun berlaku. Sebenarnya kita ni dalam keadaan kita tak sedar, fahaman dan juga apa yang berlaku kepada nenek moyang kita sedikit demi sedikit telah pun mempengaruhi fahaman kita. Pada tahun 1924,
Sebelum kejatuhan kekhalifahan, kita kena tahu strategi untuk menjatuhkan Islam sudah bermula pada 1905. 1905, apa yang berlaku kepada Aceh melalui Snok Agronje. Ni dah ada yang dah start mengkaji Snok Agronje. Apa yang dilakukan oleh Snok bermula dia masuk daripada tahun 1899 sampailah 1905. Apa Snok buat? Snok hanya nak verify apa yang berlaku kepada umat di Nusantara adalah boleh kita compromise. Maksudnya umat-umat di Nusantara waktu ni mereka sudah lagi tidak memahami apa tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Inilah berlaku dalam pemisahan agama. So bagi mereka agama hanyalah ritual berbanding actual. So di sinilah berlakunya pemisahan. Sekularisme termasuklah Al-Quran. Okey. Termasuklah Al-Quran yang dipisahkan antara dunia dan agama. Kita hanya melihat kerja buat kita lebih kepada pembangunan duniawi berbanding kita melihat keperluan kita untuk membangunkan agama seiring. Mereka pisahkan. Sekularisme adalah satu bentuk pemisahan. Kita kejar dunia sampai kita terlepas agama. Kita kejar dunia sampai akidah, akhlak, kerosakan umat, kerosakan yang bermacam-macam. Siapa saja yang kita lihat hari ini, akidahnya dengan mudah menjadi goyang. Kerana apa? Kerana mereka tidak faham. Macam mana mereka nak membawa fahaman yang kita dapat solid ni daripada Al-Quran itu untuk diterjemahkan, nak sebut pun payah, nak diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan membangunkan agama. Yang saya cerita ni hanyalah satu bentuk basic untuk kita faham bagaimana kita hari ini nak kembalikan peranan dan fungsi kita sebagai seorang yang takut. Yang Allah kata, hendaklah kamu takut dan hendaklah kamu khawatir. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Tahu? Nabi ni, siapa umat di belakang Nabi? Kalau kita ikut ni, kan, kalau kita tengok fasa ni, ini kalau kata zaman Rasulullah, zaman Rasulullah wafat ketika 63 tahun 632 Masihi. Sini 2020. Sini sebelum Nabi lahir, katakanlah Nabi lahir lebih kurang tahun 571. Dikatakan Nabi lahir waktu itulah 571, tahun gajah. Ini bukan belakang tau. Ini kalau Nabi melihat ke belakang Nabi, tetapi di sini adalah apa yang di depan Nabi. Kalau ikut terjemahan hadis tu, apa yang lemah di belakang mereka. Di belakang mereka ni, apa yang akan mereka tinggalkan kemudian. Itu maksud ayat Quran. So, Nabi tinggalkan ke depan ni, apa yang Nabi tinggalkan, Nabi dah bagi kat kita kitab, Nabi dah bagi kat kita sunnah. Tetapi, keturunan kita ni yang kita bimbang. Selepas kewafatan, kematian kita pula lepas ni, bagaimana pula kita nak meninggalkan agama ni kepada anak cucu kita? Bagaimana kita nak meninggalkan kepada umat-umat Islam yang kita sendiri hari ini, adakah kita faham ataupun tidak? Apa yang kita dapat daripada Rasulullah, apa yang kita dapat daripada nenek moyang kita, apa yang kita dapat daripada pendidikan yang kita dapat secara formal daripada pendidikan, sistem pendidikan yang ada, sistem pendidikan yang sudah pun mencampur adukkan antara kefahaman yang dibawa oleh penjajah dengan kefahaman yang cuba disampaikan oleh nenek moyang kita. So kita nak kena tahu. That's why Allah kata dalam tu, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, khaulan sadida. Hendaklah engkau sampaikan dengan perkataan yang betul, tepat, benda yang sangat-sangat membangkitkan jiwa kita supaya kita tahu di mana duduk kita hari ni. Kita ni berdiam di mana? Diam ni cerita tentang duduk. Kita duduk kat mana sekarang ni? Di mana kedudukan kita? Dalam tempoh ni, antara kita dengan zaman Nabi ni, kan, di mana kita sedang berusaha untuk membangkitkan agama yang sudah semakin
dilanda fitnah-fitnah yang semakin mencabar. Apa tindakan kita untuk membangkitkan diri kita keluar daripada fitnah agama yang semakin haru biru, semakin teruk, semakin penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita akan jadi orang-orang yang semakin dipersoalkan. Tahu, kena jadi orang yang dipersoal. Adakah kita dah berjaya menjadi orang yang dipersoal? Ataupun kita tak tahu lagi apa yang kita nak soal diri kita? So dalam kubur, Allah tanya beberapa soalan. Allah tanya, Man Rabbuka? Siapakah pengatur kamu? So, kalau ikut fasa kejadian penciptaan ataupun satu proses pembangunan agama yang nak dibangkitkan, proses pertama yang mesti dilalui adalah proses Iqra. Iqra bismi Rabb. Bila kita cerita tentang Rabb dalam kubur nanti pun kita akan ditanya tentang Rabb. Iqra bismi Rabb. Bacalah dengan fahaman Rabb kamu. Kan? Kita nak kena tahu tentang Rabb. Siapa Rabb kita pada hari ini? Siapa pengatur kamu hari ini? Kena tanya diri masing-masing ni. Siapa pengatur kita? Pengatur kita ni, kalau ikutkan, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri. Ini surah apa? Surah 4 ayat 59. So, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Inilah dipanggil jalan yang lurus. Ini satu bentuk yang lurus. Tapi kalaulah ulil amri ini di kalangan kamu ni adalah orang-orang yang kafir, dia dah tak jadi yang lurus. Sebab orang kafir, dia tak akan ikut Rasul, dia tak akan ikut Rasul ni, dan dia tak akan ikut Allah. Kafir dia akan bawa macam mana? Ni kalau jalan yang lurus. Katakanlah kita ni duduk di sini. Kita ni adalah umat. Kita ni adalah orang awam. Kita ni semua adalah masyarakat. Umat di akhir zaman. Bobo sikit pergi nampak. Di akhir zaman ni. Apa yang berlaku di akhir zaman? Adakah kita semakin lurus ataupun kita semakin bengkok? Sepatutnya kita kena makin lurus ni. Kan? Betulnya kita makin lurus. Tapi kita kebanyakannya makin bengkok. Adakah kita mengikut Allah dan Rasul ataupun tidak? Kebanyakan kita menjadi golongan-golongan yang ke kiri. Ni kita nampak. So kalau nak jadi golongan kanan, dia nak kena ke kanan. Bengkok tadi tu yang ke kiri nak dikembalikan untuk menjadi orang yang tegak dan lurus. Kembali ke kanan untuk follow step yang Allah dah nampakkan melalui Allah dan Rasul tadi. Kalau bicara Allah, ini adalah bicara kitab. Bicara Rasul, bicara sunnah. Senang. Kalau jumpa dalam Quran, apa itu kitab, apa itu sunnah, dia mesti relate. Rasul adalah bicara sunnah, Allah bicara kitab. Ini benda yang kita nak kena faham. Okay? That's why dalam bicara kafi, first kali dinampakkan tentang 18 ayat 1 itu bicarakan tentang kitab yang bengkok, yang kita sama-sama kena cari jalan macam mana kita nak luruskan balik. Siapa yang semakin bengkok, kita sendiri boleh iqra' diri kita. Iqra' balik diri kita ni. That's why kita kena iqra'. Tahu, prosesnya adalah proses iqra'. Iqra' kitabaka. Allah kata surah 17 ayat 14. Iqra' balik kitab kamu. Iqra' kitabaka. Cukuplah diri kamu sendiri sebagai penghitung. Jadi orang lain tak perlu nak hitung. Tahu, kita ni tahu dosa kita banyak mana dengan Allah. Kita ni sesat setara mana dengan Allah. Kalau kita buat zina sembunyi-sembunyi, kita yang tahu sejauh mana kita dah mendekati zina tu. Adakah kita mendekati zina, ataupun sebenarnya kita sudah pun terjebak dengan zina. Kalau terjebak saja tak apa. Kalau kata terjebak sampai tahap mengandungkan anak orang, sampai lahirnya anak haram, kemudian anak haram tu pun dibunuh, telah pun mati, sampai kita menjadi pembunuh tanpa sedar,
adakah sejauh itu kita jadi orang yang tersesat? Ikra masing-masing. Baca kitab diri kamu sendiri, baca kitab kita sendiri, kita tahu. Atau kita ni adalah orang yang kita rasa kita dah baik. Kan, kita rasa aku ni dah baik, aku ni dah betul. Aku ni dah rasa duduk dalam keadaan Islam yang betul. Aku duduk dalam keadaan Islam yang dah benar-benar, dalam keadaan yang lurus. Kalau kita rasa macam tu, cek balik diri kita. Wal asri, innal insana lafi khusr. So kita masuk dalam cerita tentang wal asr. Wal asri. Apa cerita tentang wal asr? Ramai orang nampak cerita tentang masa. Tapi kalau kita lihat dari segi kejadian, kita Islam bermula daripada Maghrib, kemudian Isyak, kemudian dia ada fasa subuh, kemudian ada fasa zuhur, kemudian ada fasa asar. Wal asri, kita ni sebenarnya duduk di mana sebenarnya? Nak kena kenal ni. Kalau kata cerita masa, ni adalah cerita penghujung dah sebenarnya. Dah hujung dah. Hujung tu, hujung jadi orang yang rugi. Perjalanan kita ni, ghuraba adalah orang-orang yang gharib. Ni, mereka ni menjadi golongan-golongan yang pelik. Tahu? Jadi golongan yang pelik, golongan yang gharib, golongan yang mengasingkan diri. Itu bicara tentang tadi, kafir tadi tu. Mereka yang keluar daripada norma manusia untuk mencari kebenaran. Tahu, kita nak mencari kebenaran. Sebab apa? Nabi cakap tak? Inna dina bada'an ghariban. Sesungguhnya agama itu bermula dalam keadaan gharib. Nabi cakap, ni hadis Nabi. Kan? Fatuba lil ghurabai. Maka beruntunglah orang-orang yang pelik. Apa yang mereka buat? Apa yang menyebabkan mereka ni beruntung? Allazina yuslihu. Mereka itu adalah orang-orang yang memperbaiki. Orang-orang yang memperbaiki balik apa yang sudah pun dirosakkan oleh manusia. Allazina yuslihu ma afsadan nas. Apa yang dah pun dirosakkan oleh manusia. Min ba'di min sunnati. Selepas kematianku, daripada sunnahku. So ini golongan-golongan yang Nabi nampakkan sebagai saudara-saudara Nabi yang nak jadi golongan-golongan yang gharib tadi. So bila dah mereka dapat Islam dalam keadaannya asing, pelik, macam mana Nabi dapat dalam keadaannya asing? Nabi dapat pun waktu malam tak? Nabi dapat dalam keadaan malam. Perjalanan Nabi itu dalam keadaan gelap. Untuk Nabi buat apa? Untuk Nabi bangkit. Bangkit dalam keadaan Islam itu nak dizahirkan balik. Ni proses penzahiran. Untuk Islam itu dizahirkan balik, dinampakkan balik, diperlihatkan balik keunggulan agama ni, keindahan akhlaknya, kecantikan umatnya, kepatuhan kepada Allah itu melebihi segala isi dunia. Itu proses yang kita nak nampakkan. That's why wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan yang rugi. So kalau kata kita ni hidup dalam keadaan rugi ni sebab apa? Sedar-sedar nak mati dah. Kita tidak pun melalui satu fasa yang kita kena bangkit mendirikan perintah solat. Solat itu ceritanya mencegah keji dan mungkar. Jadi kalau kata kita hidup dalam kegelapan, lama tak gelap kita, tak bangkit-bangkit. Kita duduk dalam keadaan yang tak bangun-bangun, dibuai lena. That's why ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangkitlah di waktu malam. So fasa malam itu bermula daripada maghrib. Jadi orang-orang yang berjalan malam ni adalah orang-orang yang sedang mencari cahaya, mencari petunjuk. Nak sampai ke subuh tu panjang malam ni. So kita cek balik, dah berapa tahun kita dalam keadaan yang rugi, dah berapa tahun kita dalam keadaan yang macam mana. So asar ni tak lama ni, lepas ni nak masuk maghrib. So adakah kita akan kekal dalam keadaan asar, ataupun kita nak masuk ke dalam golongan-golongan yang gharib, golongan-golongan yang menjadi orang-orang yang pelik. Pelik sebab kita dah mula melihat fitnah yang berada ini perlu kita laksanakan islahnya. Allazina amanu, illa allazina amanu, dinampakkan illa, kecuali. Kita nak jadi orang-orang yang berkecuali, golongan-golongan yang mendapat
nikmat, golongan yang beruntung. Rugi lawannya untung. Siapa golongan-golongan untung? Illa allazi na'amanu. Illa allazi na'amanu. Golongan-golongan yang beriman. Inilah yang beriman. Beriman, dia ada 3 elemen. So kita ni nak membawa kepada pertama elemen ilmu. Kemudian dia mesti membawa percaya. Dengan percaya itu akan menyebabkan kita yakin. Ini proses beriman. Ilmu bermula dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu proses dia. So daripada ilmu, dia menerbitkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan keyakinan. Satu-satu peringkat. Sebab iman bicara tentang tasdik biqalbi. Dia mesti mensidikkan dengan hati dia. Kemudian dia mesti takrir bil lisan. Dia mesti berikrar dengan lisan dia. Lalu dia akan menampakkan dengan wa arkanu bil amal. Dan nampakkan setiap pelaksanaan agama itu dengan rukun-rukun dia. That's why kalau kita solat ada 13 rukun. Kalau kita nikah ada 5 rukun. Kalau kata kita beriman ada 6 rukun. Kalau kita masuk Islam, kita ngaku kita Islam, ada 5 rukun. Semua benda itu dilaksanakan secara rukun. Tak boleh kita main bedal saja. Dia mesti rukun. Setiap rukun itu hujungnya mesti tertib. Jadi adakah kita ni jadi orang yang tertib dalam agama kita, ataupun kita jadi orang yang bersangka-sangka? Allazina amanu wa amilus solihat. Dan kita mesti menjadi orang-orang yang beramal. Jadi nak jadi orang yang beramal ni, amal ni dalam Quran semua diterjemahkan, sedangkan amal ni ada 3 maksud selain daripada amal ini. Dia ada fi'il, fa'ala, dan juga sona'a. Pun cerita amal. Apa yang kita nak kena tahu? So amal ini bicara kerja, fi'il bicara perangai ataupun kita panggil habit, sona'a ini bicara hasil kerja, productivity. Ini dipanggil productivity. So bila sentuh tentang productivity, soalan dia adalah bagaimana sepanjang timeline ini tentang bicara solat, how produktif solat kita. Solat bicara mencegah keji dan mungkar. Adakah kita berjaya mencegah keji mungkar manusia? Kita menampakkan kemungkaran yang ada depan mata kita. Apa saja yang Allah nampakkan kemungkaran umat di akhir zaman ni banyak. Apa tindakan yang kita buat untuk mencegah keji dan mungkar yang berlaku? Ataupun kita ni relax, tualo saja, boleh bertoleransi, kan? Kita masuk saja hedonism, hiburan, kita toleransi dengan hiburan. Masuk sekularisme, kita layan sekularisme. Riba masuk, enjoy the riba. Tak ada rasa bersalah pun. Kita termasuk dalam golongan-golongan yang termasuk menggunakan riba itu sebagai instrumen kepada sistem kewangan agama kita pula. So banyak benda yang Nabi dah buat. Contohnya dalam khutbah wadak tu, dalam haji yang terakhir, Nabi nampakkan bahawa Nabi hari ini dah mengharamkan riba. Perintah Allah mengharamkan riba, Nabi dah bangkit dan Nabi dah menghapuskan sistem riba. Kemudian Nabi memberi satu pesanan. Nabi cakap apa? Syaitan telah berputus asa dalam perkara-perkara yang besar. Ini cerita syaitan. Apa jadi? Syaitan dia dah putus asa. Dalam perkara apa? Perkara yang besar. Tapi dia belum berputus asa untuk menyesatkan manusia dalam perkara yang kecil, halus. Benda-benda yang halus, benda-benda yang kecil, syaitan ini dia cukup pandai, cukup bijak, cukup licik untuk masuk ke dalam pelbagai instrumen doktrin dakwah pemesongan yang kecil-kecil. Tahu? Daripada 100 fakta, dia tak perlu masukkan 100 fakta itu
dalam bentuk pemesangan yang tipu. Dia cuma ambil satu fakta yang dia pesongkan. Manusia nampak 99 yang lain tu dah cukup besar, semua dah betul. Satu benda saja dia pesongkan, orang tak sedar pun yang satu itu pun sebenarnya adalah benda yang salah, dan mereka anggap semua itu benda yang betul. Itu liciknya syaitan. Dia tak perlu banyak, dia masuk satu. Daripada 100 dia masuk satu. So kita pun dah kena benda yang sama. Itu yang dilakukan oleh Snow Agronje. Kita tak sedar apabila dia masuk ke Nusantara, banyak hadis-hadis palsu yang ditanam, kemudian dia masukkan dengan pelbagai instrumen-instrumen agama yang salah, diletakkan dalam bentuk maqasid. Maqasid ni maksudnya diletakkan dengan maksud dan tujuan yang salah. Kita rasa betul. Contoh yang paling mudah sekali adalah bila mana dia memesongkan kefahaman kita nak membaca Quran secara terjemahan. Dia tak bagi kita faham. Dia kata nak baca Quran, baca. Tapi jangan baca Quran terjemahan ni. Nanti kau baca Quran terjemahan, nanti kau jadi sesat. Habis. Semua nenek moyang kita lah. Termasuklah ayah saya dulu, waktu muda-muda dululah. Waktu kita kecil dulu tu, dia tak bagi kita baca Quran ni. Sebab apa? Ni tak boleh ni. Nanti kau baca seorang-seorang, nanti kau baca dengan setan. Antara benda yang kita dapat dululah. Kecil-kecil dia pesan macam tu. Sebab bimbang kalau kata kita tersalah baca. Padahal yang kita nak baca tu Quran. Yang kita kena buat, bukan kita tak baca. Sebenarnya kita kena baca, tetapi berguru. Berguru ni yang kita tak buat. Cari guru supaya guru mampu untuk memberikan kita kefahaman. Guru yang rasyid, guru yang jelas, guru yang nampak macam mana kita nak kena bawa agama ni kembali semula kepada agama yang benar. Kembalikan balik Islam ini supaya kita jelas. Bawa balik Islam ini kembali semula ke tempat yang asalnya. Bawa Islam ini kepada tempat yang apa yang Allah kehendaki. Bukan apa yang manusia kehendaki, apa yang kita kehendaki. Kita nak kena follow Allah, bukan Allah tu nak kena follow kita. Kamu yang memerlukan Allah, bukan aku yang memerlukan kamu. Allah kata macam tu. So kita hari ni, kita nak gunakan Quran sebagai satu bentuk pedoman, sebagai satu bentuk layout yang akan memberikan kita peta kehidupan, jalan, dan menampakkan kita kembali balik ke tempat asal kita. Mana kita nak bawa balik Islam ni? Adakah kita nak jadikan Islam ini hanya sekadar satu bentuk ritual agama semata-mata, ataupun kita nak jadi sebahagian daripada orang-orang yang diberikan amanah untuk mengembalikan balik agama ini di tempatnya. Bila kita kata macam tu, kembalikan balik agama ini di tempatnya, ini bicara adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. So kita hari ni kena cek balik diri kita ni, mengadili balik diri kita, menghukum diri kita. Tu 17-14 tadi tu. Iqra' kita bakal cek balik diri kita, muhasabah balik diri kita. Kita ni berada di mana? Kita sedang mengikut jalan siapa? Kita sedang mengikuti jejak siapa? Kita sedang dituba, didoktrin, dipengaruhi oleh fahaman siapa? Fahaman Allah, ataupun kita selama ni mengikut fahaman-fahaman manusia yang lain? Iqra' bismi Rabb. Baca dengan fahaman Rabb kita. Kaji balik dengan fahaman Rabb kita. Jadikan kita ini sebagai manusia yang sedar kita ni berada di atas landasan yang sama dengan Nabi Islam bawa, ataupun kita berada di track lain, off track. Maksudnya yang lurus tadi tu, kita duduk dalam golongan-golongan kiri tadi. Golongan kiri, kok mana pun kita kena bantu dan apit untuk kembali kepada jalan yang lurus, golongan kanan. Alright, itu sains yang kita nak cuba bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi itu sebenarnya adalah satu layout flow perjalanan kita hari ini daripada zaman Rasulullah, daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Mereka pun mendapat wasiat yang sama, wahyu yang sama, perintah yang sama untuk membangunkan agama. Tapi sampai pada satu kadar masa manusia berubah. Itu qada dan qadar. Kadar masa manusia menjadi lalai, manusia menjadi leka, manusia menjadi hanyut jauh daripada kehendak agama. Dan apabila kadar itu cukup, haulnya cukup, tertunai, qada dan qadar itu tertunai, maka akan berlakulah kiamat. Kiamat itu cerita kebangkitan. Jadi kalau kita baca rukun iman bermula daripada Allah kepada apa? Allah, kitab, Allah, malaikatnya, kitabnya, kepada Rasul dan Nabinya, lalu ada qada dan qadarnya, maka akan berlakulah kiamat. Itu flow macam mana kita nak kena faham. So bila berlaku qada dan qadar tu, dah tertunai dah apa yang Allah nak,
Nampak kan? Apabila fasa ini sudah cukup haulnya, maka akan dibangkitkan umat yang menggantikan umat terdahulu. Al-mujrimin, Allah kata dalam Quran. Golongan-golongan yang nak digantikan. So kita ni adalah golongan mana? Kalau kita nak meninggalkan keturunan-keturunan kita, keturunan kita itulah yang akan menggantikan kita. So kita akan digantikan dengan umat yang lebih baik atau umat yang lebih buruk? Allazina amanu wa amilu salihat. Mereka ini adakah adalah orang-orang yang akan melaksanakan amalan yang soleh, amalan yang akan melakukan islah, allazina yuslihu. Perkataan tadi tu Nabi gunakan dalam satu bentuk signal ataupun satu bentuk nak nampakkan kepada kita apa yang akan kita kena buat once kita dah nampak tanda-tanda. Quran adalah cerita tanda-tanda. Quran adalah cerita tentang macam mana kita nak melaksanakan perintah Allah itu dengan kafah. Kita nak buat secara total, keseluruhannya. Bukan kita nak buat secara sikit-sikit, ambil apa kita suka, tinggal apa yang kita tak suka. Itu yang syaitan buat. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduun mubin. Kan kalau kita nak buat masuk Islam secara kafah, ya ayyuhallazina amanu qulu fi silmi kafah, buat semua. Kalau fakta itu 100, total adalah totally true, bukan 100 satu faktanya kita masukkan fakta yang batil, yang tidak betul, tidak benar. So kita nak kena jadikan orang yang macam tu. So dalam keadaan umat Islam hari ini semakin terpesong, apa peranan kita pula dalam kita nak membangunkan agama? Apa part dan peranan kita dalam berfungsi sebagai orang yang nak mengembalikan Islam kepada tracknya yang asal? Okey, tu yang kita kena faham. So Ashabul Kahfi adalah satu proses bagaimana kita nak melihat fenomena-fenomena itu akan berulang balik. Akan berulang dan berulang sampailah bila-bila, sampai keadaan Islam itu kembali dizahirkan, diletakkan kembali kepada tempatnya. So adakah kita dah jadi orang yang meletakkan Islam pada tempatnya? Jangan sembang jauh-jauh lagi kat dunia ke, dekat dalam isu politik negara ke, masuk dalam cerita tentang kita nak mengubah apa yang sedang berlaku dekat Palestin ke apa semua tu. Kita lihat dulu dalam rumah tangga kita. Jangan pergi jauh-jauh, tengok rumah kita dahulu. Adakah kita dah meletakkan fungsi anak kita betul pada tempatnya? Kita letakkan fungsi isteri kita betul pada tempatnya? Kita letakkan fungsi kita sebagai bapa ni tepat pada tempatnya? Adil di situ adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau semua ini masih berterabur, fungsi anak, fungsi isteri, fungsi ibu, fungsi bapa, fungsi suaminya masih lagi lengkong, masih lagi tak betul, dan di situ ada unsur-unsur kezaliman. Kita sedang zalim dalam meletakkan diri kita sebagai pengatur rumah tangga. Kita meletakkan kezaliman, zalim dalam kita mengurus rumah tangga. Seorang yang zalim, orang yang berada dalam zulumat, berada dalam kegelapan. Kegelapan kita sedar-sedar saja, wal asri, dah rugi dah. Anak dah besar, kita tak sempat repair dia orang. Dah dapat cucu dah, cucu pula mewarisi habit-habit yang ada pada anak kita. Dah rugi. Kita pula sedar-sedar dah nak mati, dan kita tak sempat pun nak berkhidmat. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tak sempat pun nak berkhidmat untuk agama Allah. Yang kita khidmat hanya untuk diri kita. Kita Islam, kita cuma buat ritual, kita cuma berdoa, dan kita mengharapkan dengan doa kita tadi tu mengubah fenomena akhir zaman ni. Adakah dengan doa kita itu mampu mengubahnya? Allah kata dalam Quran, Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubah nasib mereka sendiri. So kita kena ubah apa yang ada dalam masyarakat kita, tetapi bukan terus mengubah mereka, melainkan bermula daripada perubahan daripada diri kita dan keluarga kita. Khu anfusakum wa ahlikum naro. Perihalalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. So adakah kita nak kekal menjadi manusia yang berkepala batu, yang duduk dalam suasana akhir zaman ini masing-masingnya kepala kerah batu, belaka semua ni pakai kerah kepala, tak nak berubah, suka dengan apa yang kita dapat pada hari ini, dan kekal dalam keadaan kita menjadi manusia-manusia yang lalai, yang seawal macam mana kita